Okey, apa yang dimasukkan dengan kerja? Kerja adalah work is defined as the product of force and displacement in the direction of applied force. So ini adalah salah satu contoh definition untuk terms tadi lah yang saya sebut 3 terms tersebutlah. So kemudian awak akan belajar bagaimana untuk calculate ataupun mengira tenaga menggunakan formula yang diberi. Tenaga yang kita fokus dalam topik 4 ni ada 2, iaitu tenaga kinetik dan juga tenaga potensial ataupun tenaga potensi lah, EP. Kemudian kita akan belajar tentang konsep-konsep yang digunakan dalam work, dalam energy dan power. Salah satunya adalah principle of conservation energy. So ini tak ada dalam slide saya baca daripada buku modul awak, muka surat 62 tu. Kemudian saya akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan perubahan ataupun conversion from one form of energy to another form of energy. Sebenarnya ini berada dalam konsep principle of conservation energy. Kalau awak pernah belajar dulu, prinsip keabadian tenaga. Kemudian yang ketiga, bagaimana untuk apply konsep dan formula bagi work, energy and power berdasarkan kepada situasi yang diberi. So dalam soalan ni biasanya dibagi situasi, so kena solvekan masalah dia. Dan yang terakhir sekali, bagaimana untuk mengira efficiency of mechanical system ataupun kita sebut sebagai keupayaan sistem mekanikal. Okey, awak kena kira berapa persen, bagus ke tak, dari situ awak akan dapat kira dia punya efficiency ya. So, untuk work ataupun kerja, kita boleh definisi dia sebagai hasil darab displacement dan juga force. Ataupun dalam English, defined as the product of force and displacement. Maksudnya force kena darab dengan jarak. Apabila objek itu bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Simbol dalam work kita pakai W. W ni huruf besar dan unitnya adalah joule. So bila awak nak kira work, pastikan pengiraan awak kena jawapan akhir 20 Newton ataupun 20 joule, awak bagi 20 sahaja, dia akan dapat setengah markah saja. Sebab dia boleh jadi 20 kg, boleh jadi 20 Newton. So unit ni penting, okey. Tengok senario yang pertama, ada seorang kanak-kanak lelaki menolak satu kotak. So dia tolak ke arah ke kanan lah. Maksudnya daripada titik A ni daripada titik A dia pergi ke titik B. Satu point ke point lain. Jadi jarak lah. Kalau kita nak dapat work, dia kena sama dengan daya yang dikenakan, daya yang ada pada ini dan darab dengan jarak yang dia lalui. Kemudian kalau kita tengok senario yang kedua, ada seorang lelaki dewasa, kotak ni diangkat daripada bawah naik ke atas. Maksudnya ada perubahan jarak kat sini. Ada perubahan jarak dari bawah naik ke atas, so kita sebut dia sebagai S. Dan dia kenakan daya. Bila dia nak angkat barang tu, dia perlu kenakan daya. Jadi di situ awak boleh kirakan kerja yang berlaku. So kita tengok formula work. So formula work ni sebenarnya terbahagi kepada dua jenis.
Yang pertama ni apabila is used when the applied force is in the direction of displacement. Apabila daya yang dikenakan pada arah arah pergerakan objek tersebut. Contoh kalau objek ini nak bergerak dari satu titik ke satu titik, daya tu pun dikenakan pada arah yang sama. Bila W equals to F times S. So F ni adalah force dalam meter dan displacement S dalam meter. Okay. So F times S dia akan jadi, hasil dia akan jadi joule ataupun newton meter. Okay. Tapi ada situasi yang kedua, apabila daya ini dikenakan pada satu sudut tertentu. Contohnya pramugari ni, dia tarik troli pada satu sudut theta. So bila jadi macam ni, akan ada satu daya, paduan daya. Ini adalah paduan daya. So daya ni akan pecah pada paksi Y dan paksi X. So awak kena kira daya ketika paksi X, F cos theta. Ni. So theta ni adalah sudut inilah dan F adalah daya yang dikenakan. Okey, dua faktor yang penting dalam pengiraan kerja adalah yang pertama, force. Force dalam unit Newton dan displacement ataupun jarak dalam unit meter. Okey, dalam unit meter. Kita tengok contoh yang pertama. A force of 320 Newton is continually applied to push a trolley through a supermarket parking lot. If the trolley is pushed for a distance of 50 meter, how much work is done on the trolley? So, dia kata ada satu daya dikenakan pada trolley dalam jarak 15 meter. So, daya ni dikenakan sebanyak berapa? So, dalam soalan dah diberi 320 meter dan jaraknya adalah 15 meter. So, bila awak nak kira kerja, kita tahu kerja W sama dengan F darab dengan S. F tadi dah diberi dalam soalan 320 dan S ataupun jarak dia adalah 15. So, bila awak kira 320 darab 15, awak akan dapat 4,800 joule. Boleh tulis joule ataupun nak tulis Newton-meter pun boleh. Okey. Okey, ini contoh sekiranya daya itu dikenakan pada nilai, pada jarak ataupun arah yang sama dengan jarak. Kita tengok yang kedua, soalan yang kedua. Soalan ni sebenarnya ada dalam buku. Awak boleh buka buku muka surat 66. Sambil saya ajar ni awak boleh semak ataupun tulis nota dia. Makira lift a 5 kg object vertically upward a height of 150 cm. Dalam soalan ni dia bagi kanak-kanak ni dia mengangkat satu objek seberat 5 kg pada jarak 150 cm. So cm ni bukan unit SI, jadi awak kena convert. So calculate the work done by the material. Given G equals to 9.81. Bila awak dapat soalan macam ni, dia minta kirakan work kan. So awak tahu W is always F
times by S. W sama dengan F darab dengan S, di mana F adalah force. So dalam soalan ni tak bagi force, dia bagi berat saja. Berat 5 kg. Kita tahu berat ni kalau kita nak tukarkan kepada Newton boleh awak kena darab dengan 9.81. Ataupun beri guna rumus F is equal to mg. So M diberi 5 kg darab dengan G 9.81. So selalunya dalam soalan dia tak bagi G nilai berapa. Tapi awak pergilah kat mana pun, G is always 9.81 Ingatlah tu 9.81. So F dapat berapa? Tekan kalkulator. 5 darab 9.81, awak akan dapat 49.05. Unitnya adalah Newton. Unitnya adalah Newton. Okay, tapi tak habis lagi. Soalan ni minta kira W. Tadi kita baru dapat kira F. So, kita kirakan W ataupun work equals to Fs. Di mana F kita dah kira iaitu 49.05 darab dengan S dia adalah 150 cm ni. 150 cm awak tukar kepada meter, unit SI awak dapat 1.5 meter. So darab 1.5 meter. Darab dapat berapa? .05 darab 1.5 sama dengan 73.575. So sambil saya tunjuk ni awak pun kena tekan kalkulator sekali buat pengiraan juga. So unitnya adalah joule. So awak boleh buat cara pengiraan seperti ini. Boleh ataupun macam saya buat kat sini, saya cari F dulu baru masuk dalam W. Ataupun dalam ni dia buat direct lah F ni dah tahu dah M actually sudah kira terus. Pun boleh lah, sama je jawapan dia Okay, kita tengok contoh yang ketiga. Okay, contohnya apabila daya tersebut bergerak dengan apabila satu objek itu digerakkan menggunakan daya sebanyak 10 Newton yang bertindak pada satu sudut 60 darjah dan jarak yang dilalui oleh objek itu adalah 5 meter. Kita underlinekan maklumat 10 meter bertindak pada 60 darjah dan jaraknya adalah 5 meter. Kirakan kerja yang dilakukan oleh objek tersebut. So, macam biasa kita tulis dulu formula W sama dengan F darab dengan S. Ini adalah formula basic dia. Tapi bila tengok soalan ni dia kata objek ini contohnya ni objek awak lah. Ditarik dengan force 10 Newton pada sudut 60 darjah. So objek ni bergerak sejauh 5 meter. So bila ada sudut macam ni, automatik F ni awak kena pakai F cos theta. So W akan jadi F cos theta darab dengan S. Okay, kalau ada soalan terus tanya, tak apa. So F ni adalah dah diberi 10. Cos sudutnya adalah 60. Ini semua ada dalam soalan dia. Darab dengan S. S itu adalah jarak iaitu 5 meter. Darab dengan 5.
So 10 cos 60 buatkan kalkulator, 10 cos 60 darab 5. So akan dapat 25 joule. 25 joule. Atau kalau tak suka huruf J tu nak tulis 25 Newton meter pun boleh. Dua-dua ni jawapan sama saja. Okey. Itu adalah work selesai dekat bahagian kerja lah. So saya nak semua pelajar buat soalan dalam praktis 4 muka surat 155. So, buka muka surat 155 sekarang. Soalan tu sama je macam saya bagi ni. Siapa yang tak ada buku tu boleh baca soalan di sini lah. Soalan yang kedua dalam soalan yang kedua muka surat 155, a student leave a 25 kg bag on his shoulder to a vertical distance of 5 meter. What is the work done by the student? Ada seorang pelajar ni mengangkat beg seberat 25 kilo di atas bahunya dan bergerak sejauh 5 meter. So apakah kerja yang dilakukan? So boleh kira sekarang. Boleh je kat buku tu. Boleh ke buat kira sekarang? Boleh, fine. Okey, silakan. Okey, siap dah ke? Dah. Okey, dapat berapa jawapan? 126.25. Okey, Amira dapat 1226.25. Okey, yang lain dapat tak jawapan tu? Dapat. Sama macam Mira. Okey, alright. Okey, betul jawapan dia? Betul. Oh, Okey, betul Sebab apa? W sama dengan F darab dengan S kan? So, F ni sama dengan mg
darab dengan SM adalah 25 darab dengan 9.81 darab dengan jarak 5 meter. So, bila kita kereta 25 darab 9.81 darab dengan 5, awak akan dapat 1226.25 Joule. Siapa Newton-meter. So make sure unit ni ditulis lah Okey, betul yang ni Siapa yang dapat betul tu bagus lah. Siapa yang salah tu awak check balik kat mana yang salah Okey, kita pergi subtopik yang kedua iaitu renewable energy and non-renewable energy. So kalau dalam buku modul, buka buku muka surat 66. Okey, muka surat 66. So renewable ataupun kita dalam bahasa Melayunya adalah diperbaharui. Renewable energy ataupun tenaga yang boleh diperbaharui, it is a resource which can be used repeatedly and replaced naturally. Then renewable energy almost never runs out, tak pernah habis. Contohnya adalah wind energy, solar energy, hydro energy, geothermal energy and biomass energy. So make sure ni dia punya definition ni awak kena hafal dan tahu apakah example dia. Nak tahu tanya dalam test kan, test dalam final nanti. So kena tahu lah sebab teori dalam topik 4 ni tak banyak dia ada definition dan ni je lah dekat renewable energy ni. Okay, contoh-contoh untuk renewable energy. Yang pertama kita ada hydro energy, tenaga yang digenerate ataupun yang dihasil menggunakan air. Macam awak tengok ada empangan yang hydro, empangan yang generate elektrik. Ada tapi tak banyak lah kat sini. Kemudian kita ada biomass energy. Tinggi kat sini biomass energy. So biomass energy ni adalah tenaga yang terhasil daripada living product. Contohnya ada binatang ke, daripada pokok ke dia menghasilkan tenaga. Kemudian kita ada geothermal energy di mana tenaga ini dihasilkan daripada haba yang generate daripada teras bumi di bawah. Kalau orang yang belajar geoteknik nanti dia akan faham lah macam mana batuan di dalam bumi ni boleh menghasilkan haba. Kemudian yang ketiga yang paling biasa kita dengar dan biasa dipraktiskan adalah solar energy. Solar energy ni kita menggunakan cahaya matahari disimpan dalam panel dia, panel solar ni, dan bila diperlukan dia akan digunakan lah. Contoh kat rumah saya dekat pos saya pakai lampu solar. Bila siang macam ni panas dia akan simpan tenaga solar tu. Bila dia detect keadaan semakin gelap, so automatik lampu tu akan menyala. Dia menggunakan tenaga pula dia menggunakan tenaga yang disimpan pada siangnya tadi. Kemudian wind energy ataupun tenaga daripada angin. Contoh kincir angin ni bila dia berputar dia menghasilkan tenaga dan digunakan untuk tujuan yang lain. Okey. So nanti awak akan belajar mengenai principle of energy di mana tenaga ni kita tak boleh nak create, tak boleh nak cipta ataupun kita tak boleh menghapuskan tenaga, tapi kita boleh menyalurkan ataupun menukarkan keadaan tenaga tersebut kepada bentuk yang lain. Contohnya tenaga solar tadi daripada matahari ditukar kepada tenaga solar, tapi daripada tenaga solar ditukar kepada tenaga elektrik. Dia boleh bertukar tapi dia tak boleh nak dimusnahkan. Nanti awak akan belajar lah. So kita
tengok apakah kebaikan renewable energy. Kebaikan tenaga yang boleh diperbaharui. Yang pertama adalah quantity is limitless. Tidak terhad dan tidak akan habis. Never runs out. And the energy is free to use and renewable energy is environmental friendly. Sangat mesra alam. Kemudian keburukan renewable energy adalah yang pertama, difficult to set up. Dia bukan set up apa, dia bila kita nak set up alat untuk mengumpul tenaga tu, dia agak susah lah dan memerlukan tempat ataupun teknologi tertentu. Kemudian yang kedua, expensive to set up. Contoh, walaupun energi ni adalah percuma, tapi teknologi dan alat yang nak kumpulkan itu, nak convertkan tenaga tu agak mahal. Tapi mahal dia masa first time set up lah, dan seterusnya dah murah dah. Dan yang terakhir adalah not always efficient because need large amount which is not always available. Kadang-kadang renewable energy ini tidaklah efisien seperti tenaga yang lain, sebab bila kita nak guna tenaga tu dia memerlukan satu amount yang sangat besar untuk digunakan. Okey. So kita tengok pula non-renewable energy, tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Contohnya apa? A non-renewable energy is a resource of economic value that cannot be readily replaced by natural means on a level equal to its consumption. Dia tidak boleh diganti dengan bahan-bahan lain. Sebagai contoh, arang batu. Arang batu ni bila awak guna sampai satu tahap dah tak ada dah lah, dia akan pupus ataupun habis. Kemudian fossil fuel, petroleum and natural gases. Natural gases ni selalu dapat daripada perut bumi lah. So ini adalah contoh-contoh sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okay? Bila sampai satu tahap nanti, tenaga ni semua akan habis. Okay, apakah kebaikan non-renewable energy? Yang pertama adalah it easy to use. Dia mudah digunakan. Kedua, murah. Dan yang ketiga, efisien. Sebab apa dia efisien? Sebab bila kita guna tenaga, contohnya macam petroleum kan, kita hanya memerlukan sedikit tenaga boleh menghasilkan kuasa yang banyak berbanding dengan renewable energy tadi. Okay, keburukan non-renewable energy adalah yang pertama, akan habis pada satu hari nanti. Yang kedua, menyebabkan perubahan cuaca, perubahan alam sekitar. Dan yang ketiga adalah melepaskan gas toksik yang boleh menyebabkan global warming. Dia boleh menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar. Contohnya pencemaran air, pencemaran udara lah yang selalunya. Contohnya karbon pula. So itu adalah renewable energy dan non-renewable energy. So kita tengok pula subtopik yang seterusnya, iaitu energy. Susah nak cakap hidung sumbat dia. Okay, energy So energy is defined as the capacity or ability to do work. Tenaga ini, tenaga ditafsirkan ataupun didefinisikan sebagai kapasiti atau kebolehan melakukan kerja. Unit untuk mengukur tenaga adalah joule. Sama juga dengan work tadi. Untuk kita nak ukur kerja, unit dia adalah joule. Bila nak ukur energi ataupun tenaga, unitnya juga joule. So jenis-jenis energi, kita ada thermal energy, nuclear energy, potential energy, sound energy, kinetic energy and chemical energy.
So ini adalah contoh dia. Tapi untuk topik keempat, untuk awak punya tahap ni, kita akan belajar dua jenis energi. Yang pertama adalah kinetic energy. So kinetic energy, di mana contoh-contoh kinetic energy. So kinetic energy ni adalah energi yang datang daripada pergerakan. Contohnya adalah mechanical energy, energy due to motion of an object. Kemudian electrical energy, energy from flow of electric charge, tenaga yang mengalir daripada charge elektrik. Yang ketiga, thermal or heat energy, tenaga daripada vibration, getaran ataupun pergerakan partikel. Kemudian seterusnya radiant or light energy, electromagnetic energy that travel in transverse wave. Contoh microwave lah. Tenaga tu dia bergerak dalam bentuk gelombang. Dan yang terakhir adalah sound energy. Sound energy, vibration transfer through an object in a wave to produce sound. Okay. So ini adalah contoh-contoh dalam kategori kinetic energy. Kemudian kita ada satu lagi jenis energi, iaitu kita sebut sebagai potential energy. So, potential energy adalah tenaga yang disimpan untuk kegunaan kemudian. Selalunya disebabkan oleh ketinggian ataupun kedudukan objek. Contoh-contoh yang berada dalam kategori potential energy adalah chemical energy, energy that store in bond of atoms and molecules, nuclear energy, energy stored in atom nuclear, lepas tu gravitational energy, energy stored in an object height. Ini yang kita akan gunakan selalunya. Tenaga yang disebabkan oleh ketinggian objek. Kemudian yang terakhir, elastic energy, energy stored in elastic object. Contoh elastik ni lah. So kita tengok. So jadi kita yang apa yang awak kena faham adalah dua ni saja. Type of energy ada dua, iaitu kinetic energy dan potential energy. Yang bawah ni tak apa, dia punya contoh aja. So kita pergi kepada kinetic energy. So apa yang dimaksudkan dengan kinetic energy? So kinetic energy is the energy of an object due to its motion. Disebabkan oleh pergerakan objek tersebut. Okay, bila kita sebut kinetik, jadi kita tahu tenaga ini berkaitan dengan pergerakan. Okay. Bila dia bergerak, dia ada tenaga. So apa-apa objek yang bergerak, dia akan ada tenaga kinetik. Any object which is moving has kinetic energy. So the amount of EK ataupun tenaga kinetik ni bergantung kepada dua faktor. Yang pertama adalah mass, yang kedua adalah velocity. So ini adalah dua faktor utama yang memainkan peranan kepada nilai ataupun kuantiti tenaga tersebut. Unit untuk mengukur kinetic energy adalah joule. Okey, awak boleh tulis juga dalam unit Newton meter ataupun Nm. Okey. So ingat, kinetic energy adalah tenaga yang disebabkan oleh pergerakan sesuatu objek. Awak boleh jadikan sebagai definition dia lah. So formula untuk kinetic energy EK sama dengan setengah mv kuasa 2, whereas m is equal to mass of moving object. Berat objek tersebut mesti dalam kilogram, dan v adalah hal laju objek tersebut dalam unit SI, meter per second. Okey. Ingat formula ni, K sama dengan setengah mv kuasa 2. So K ni adalah disebabkan oleh pergerakan objek. Kita tengok contoh yang keempat. Contoh keempat.
ni. Okey, contoh keempat awak boleh buka buku muka surat 71. Find the kinetic energy of the car with 800 kg moving at 25 km per hour. Okay, dalam slide ni dia bagi tunjuk kat awak dah lah macam mana nak selesaikan. Tapi bila awak baca apa-apa soalan tu yang pertama sekali, awak mesti underline dahulu data yang diberi. So kinetic energy, dia suka kita kira kinetic energy bagi kereta yang seberat 800 kg. So ini adalah M, mass Kemudian bergerak pada hal laju ni V lah, 25 km per hour. So kalau awak tengok ni automatik je. Automatik awak kena tukar V ni kepada unit SI So step yang pertama, awak kena tukar dulu V kepada unit SI 25 km per hour. Tukarkan kepada unit SI. H kat atas, kita nak potong H. 1 hour sama dengan 3,600 saat. So hour ni awak boleh potong. So macam mana nak hilang kilometer? Kilometer dekat atas. So kilometer awak kena kat bawah lah. So boleh dah potong. 1 kilometer persamaan dengan 1,000 meter. So ada lagi tak yang tak ingat ataupun tak tahu cara nak conversion ni Ini sangat penting. Ini pun masuk final topik 1 dan topik 2 masuk final juga. So awak kena pandai lah cara nak penukaran unit. So 25 bahagi dengan 3,600 darab dengan 1,000. So awak akan dapat B sama dengan 6.94 meter per second. Ni barulah awak kira V. Dia nak minta awak kira kinetic energy. So awak tahu EK sama dengan setengah MV kuasa 2. So ini formula dia. Selesaikan setengah M darab dengan M sama dengan 800 darab dengan V tadi dah kira 6.94 kuasa 2 0.5 darab 800 darab 6.94 kuasa 2. Awak akan dapat jawapan dia adalah 0.5 darab 800 darab 6.94 kuasa 2. Awak akan dapat 19265.4. Dapat tak jawapan ni? Ada yang dapat 19290 ke? So akan dapat jawapan dia 19,265.44 joule. In case dalam soalan minta kilojoule, awak kena convert kepada kilojoule lah Awak bahagi dengan 1,000. Okay, boleh tak setakat ni? Boleh kan? Ya. Alright. Okay, itu contoh keempat. Kita tengok contoh yang kelima. Contoh kelima ni pun ada dalam buku muka surat 71. Awak tak tengoklah jawapan saya bagi ni, tengok. Ini saya nak terangkan. So, 200 gram bulat. So, ini dah ada M. Dan soalan ni dah bagi M. Tapi di dalam gram So awak tukar kepada kilogram 0.2 kilogram.
A 200-gram bullet move with a velocity of 80 meter per second. Find the kinetic energy. So, kita tahu EK apa? EK adalah, senang je kan formula dia, setengah mv kuasa 2. So, setengah M dah kira tadi, awak dah convert 200 gram kepada kilogram dapat 0.2. So 0.2 darab dengan V. V-nya adalah 80. So 80 kuasa 2 akan dapat berapa? 0.5 darab 0.2 darab 80 kuasa 2. So akan dapat jawapan sama dengan 640 Joule. Senang ya. 640 Joule. Okey, boleh kan? Laju ke saya ajak? Macam laju pula. Okey. Tak. Faham. So kita tengok potential energy. Okay, tadi kita tengok, kita dah belajar tentang kinetic energy. So sekarang kita masuk kepada potential energy. So untuk potential energy is the energy force of an object due to its position of a body. Kalau kinetik disebabkan oleh pergerakannya. So kalau potential energy disebabkan oleh kedudukan objek tersebut ataupun ketinggian objek tersebut. Okey, dua faktor yang mempengaruhi bilangan EP ni adalah ketinggian dan juga berat. Okey, ketinggian dan juga berat. Ketinggian dia dalam meter dan berat dalam kilogram. So unit SI-nya adalah Joule. Unit SI adalah dalam Joule. Sama saja adalah dengan EK tadi. So formula untuk EP is equal to mgh. So M adalah mass of object dan G 9.81. Sentiasa 9.81. Kemudian H. H tu kedudukan ataupun ketinggian objek tersebut lah. Sekejap lah. Nanti saya convert. Okey, itu adalah formula bagi EP mgh. So kita tengok soalan yang ke-6. A ball of mass 2000 gram fall from a height of 1.25 meter. Berat satu bola ini adalah 2000 gram. So kena convert dahulu kepada kilogram, akan dapat 2 kilogram. Dan setinggi 1.25. Dia minta awak kirakan potential energy dan menganggap G sama dengan 9.81. Dalam soalan ni G dah diberi 9.81. Tapi normally dalam soalan tak diberi awak memang kena guna G sama dengan 9.81. So bila dia suruh awak kira EP, so kita dah tahu formula EP adalah mgh. Di mana M ni lah dalam soalan dah bagi. So M ni awak convert kepada kilogram, awak akan dapat 2 kilogram. So M adalah 2, G 9.81 dan H atau ketinggiannya adalah 1.25 meter. 1.25 meter. Kirakan EP. So 2 darab 9.81
darab 1.25, awak akan dapat jawapannya adalah 24.525 dan unitnya adalah joule. Okey, boleh faham tak? Boleh, Puan. Okey, saya teruskan. Kita tengok contoh yang ketujuh. Sebelum kita berhenti. Tengok contoh yang ketujuh. Ada seekor kucing seberat 3.5 kg. Kucing ni mesti gemuk 3.5 kg. Melompat daripada lantai ke meja setinggi 200 cm. Determine the potential energy gained by the cat. Dia kata kat sini kucing ni berat dia, ini M lah. Kemudian melompat daripada ketinggian ini H. So dia suruh kira EP. So EP sama dengan MGH, di mana M adalah 3.5 darab dengan G 9.81 dan H-nya adalah 200 cm. Tukarkan kepada meter iaitu 2. Kalau dalam peperiksaan awak kena tukar, kena tunjuk jalan kerja awak tukar unit ni lah. Awak kena tunjuk sini H sama dengan 200 sama dengan 2 meter sebab kat sini ada markah penukaran unit. Kemudian dia tekan kapital 3.5 darab dengan 9.81 darab dengan 2. So jawapannya adalah 68.67 joule. 68.67 joule. Okay, itu saja contoh untuk potential energy. So boleh faham tak kelas hari ni? Saja slow je. Faham. Faham, Puan. Okey. Yang seterusnya ini, yang ini saya akan sambung esok lah sebab awak kena faham dahulu bahagian yang hari ni dulu. Baru awak boleh buat yang next principle of conservation of energy. Okay, sebelum saya tamatkan kelas, saya nak conclude sikit apa yang awak belajar hari ini. So hari ni awak belajar apa? Apa itu work? Ya. Apa itu kerja? So awak kena tahu apakah definisinya. Untuk kerja ni dia ada dua jenis kan? W equals to Fs ataupun apa dia? Satu lagi apa? W equals to ingat lagi tak tadi? W equals to Fs ataupun W equals to Cos. ya, kita pakai cos. F cos theta darab dengan S. Ini bila daya diberi pada satu sudut tertentu. Okey? Nak pakai formula mana awak kena tengok soalan tu. Dia bagi sudut ke tak? Kalau bagi sudut, kenalah kira macam ni. Kejar Lepas awak belajar pasal work, kita tengok pula yang kedua iaitu energy. Okey. Energy di mana energy ini ada renewable energy dan non-renewable energy. So ingatkan balik ingat balik apa yang saya cakap tadi. So apakah definisi renewable dan apakah contoh? Awak kena baca semula dan ingat apa nota dia tu lah. Saya dah terangkan tadi. So apa define dia? Apakah example dia? Sama juga ni define
dan example dia. Okay. Renewable energy and non-renewable energy. Lepas tu yang ketiga dan yang terakhir tadi adalah jenis energi, di mana energi ataupun tenaga ini kita bahagikan kepada dua jenis, iaitu yang pertama kinetic energy, EK. Kinetic energy. Kemudian yang kedua adalah potential energy. Okay. So kalau EK, formula dia adalah EK sama dengan setengah M V kuasa 2. Bermaksud kat sini kinetic energy ini bergantung kepada mass, berat dan juga hal laju objek itu bergerak. Okay. Yang kedua adalah potential. Potential energy ini EP, formula dia mudah saja, MGH. So dua faktor yang penting dalam mengira EP adalah M dan juga H. M2 mass, H2 adalah height of the object. Okay. So ini apa yang awak belajar pada hari ini, 26 hari bulan 12 2021. Okay, boleh ke? Boleh. Okay, setakat itu saja kelas kita. Sebelum saya stop, kita ada lagi masa kan. Saya nak awak buat, patutnya kita 2 jam ni. So, masa yang berbaki tu, saya minta awak buat latihan. Buka surat 155, buku modul awak tu. 155 practice 4. Okay, buat soalan 2. Soalan 2 dah buat dah tadi. Soalan 2 sampai soalan nombor 10. Okay. Awak buat dulu kemas-kemas. Jangan hantar lagi. Habis topik ni nanti baru saya minta awak buat, hantar dan kita discuss lah jawapan dia. So, boleh kau buat soalan tu? 10 soalan Ada masa, tolong buat Cik Puan. Okey, setakat tu saja. Okey, setakat tu saja kelas kita hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Make sure buat latihan. Practice 4 ni. Topik yang penting untuk awak final. So, kita jumpa lagi esok untuk sambungan subtopik yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Salam.